Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Selamat datang ke channel Cikgu Nur. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung pelajaran kita iaitu mata pelajaran sejarah tahun 4 dan kita akan sambung perbincangan kita dalam unit 2, saya dan keluarga. Hari ini kita akan fokuskan kepada peranan anggota keluarga dan perkembangan diri. Jom murid-murid, kita belajar bersama-sama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat menyatakan peranan setiap anggota keluarga. Yang kedua, menjelaskan perkembangan diri mengikut garis masa. Dan yang ketiga, menyenaraikan kepentingan menghormati peranan setiap ahli keluarga. Baiklah murid-murid, sekarang kita hendak melihat peranan anggota keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing. Hubungan dalam keluarga akan bertambah erat jika setiap anggota keluarga menjalankan tanggungjawab dengan baik. Baiklah murid-murid, kita akan melihat peranan ibu bapa terhadap keluarga. Dan kita juga akan lihat peranan anak-anak terhadap keluarga. Jom kita lihat satu persatu. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat peranan ibu bapa terhadap keluarga. Ibu bapa merupakan individu yang sangat penting dalam sesebuah keluarga. Mari kita lihat apakah peranan ibu bapa terhadap keluarga. Yang pertama, ibu bapa berperanan untuk menyara keluarga. Menyara itu bermaksud menanggung kehidupan keluarga. Okey, yang kedua, memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya. Contohnya anak-anak. Yang ketiga, menjaga keselamatan. Terutamanya ayah kita. Beliau bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan keluarga kerana beliau merupakan ketua keluarga. Yang keempat, ibu bapa berperanan untuk menyediakan segala keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan, pelajaran, menyediakan kemudahan. Itu ialah peranan ibu bapa terhadap keluarganya. Okey, yang kelima, menjadi contoh teladan yang baik. Ini adalah untuk membentuk sikap anak-anak supaya mempunyai akhlak yang mulia. Dan yang keenam, memberikan pendidikan yang sempurna. Baiklah, sekarang kita akan melihat peranan anak-anak terhadap keluarga. Yang pertama, anak-anak mesti menjaga nama baik keluarga. Anak-anak perlu mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan ataupun aktiviti yang boleh mencemarkan nama baik keluarga. Seterusnya, anak-anak perlu membantu ahli keluarga yang memerlukan pertolongan. Contohnya, anak-anak boleh membantu ibu bapa mengemas rumah, bergotong royong membersihkan kawasan rumah pada hari cuti. Yang ketiga, anak-anak juga perlu saling hormat-menghormati di antara satu sama lain dalam sebuah keluarga. Yang keempat, mendengar nasihat ibu bapa. Yang kelima, anak-anak perlu belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Dan ini akan membuatkan ibu bapa berasa gembira dan bahagia dengan pencapaian yang baik. Dan yang keenam, anak-anak mesti sentiasa mendoakan kesejahteraan ahli keluarga, terutamanya ibu bapa. Jadi inilah peranan anak-anak di antara peranan anak-anak yang boleh anak-anak laksanakan. Sebenarnya peranan anak-anak ni ada banyak lagi. Cuma cikgu senaraikan 6 sahaja dalam pelajaran kita pada hari ini. Seterusnya kita akan melihat perkembangan diri.
Okey, baiklah. Mari kita lihat secara terperinci apakah itu perkembangan diri. Perkembangan diri dalam arti kata sejarah adalah merujuk kepada perkembangan ataupun perubahan yang berlaku ke atas diri seseorang individu dari semasa ke semasa mengikut tempoh-tempoh tertentu ataupun mengikut tahun-tahun peristiwa itu berlaku. Okey, dalam kehidupan seseorang. Okey. Jadi dekat sini perkembangan diri boleh digambarkan ataupun ditulis ataupun dicatatkan dalam bentuk garis masa. Okey, di sini cikgu ada memberikan contoh garis masa. Okey, garis masa dia mesti ada garis. Okey, dan dia ada tahun. Okey, tahun-tahun yang akan mencatatkan tempoh sesuatu peristiwa perkembangan yang berlaku dalam hidup seseorang individu. Okey, mari kita lihat contoh untuk murid-murid lebih faham dengan apa yang dimaksudkan perkembangan diri yang ditulis ataupun yang digambarkan melalui garis masa. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan gambar rajah ini. Ini adalah contoh garis masa perkembangan diri Arif. Okey, terdapat beberapa peristiwa yang dicatatkan dalam garis masa ini. Okey, mari kita baca satu persatu. Pada tahun 2010, berlakunya peristiwa di mana Arif telah dilahirkan. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2014, berlakunya peristiwa Arif dan keluarga berpindah ke Kuala Lumpur. Pada tahun 2016, berlakunya peristiwa datuk dan nenek menunaikan fardu haji di Mekah. Okey, seterusnya, pada tahun 2017, berlakunya peristiwa di mana Arif memasuki tahun 1. Dan pada tahun 2020, Arif belajar di tahun 4. Okey, catatan peristiwa ini hanya setakat tahun 2020 sahaja. Okey, jadi inilah contoh bagaimana murid-murid boleh menulis tentang perkembangan diri murid-murid sendiri. Okey, murid-murid boleh sama-sama mencatat, okey, ataupun membuat garis masa, kemudian catatkan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam diri murid-murid, dalam diri dan keluarga murid-murid mengikut tahun-tahun seperti yang tercatat di dalam garis masa ini. Okey, baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid boleh faham bagaimana untuk menulis ataupun mencatat garis masa perkembangan diri masing-masing. Okey, seterusnya garis masa perlu dicatatkan untuk melihat perkembangan diri dan peristiwa-peristiwa sejarah yang telah berlaku dalam diri kita, okey, dalam kehidupan diri kita dan keluarga kita. Kemudian, kita akan lebih mudah memahami sesuatu peristiwa sekiranya ia dicatatkan dalam bentuk garis masa. Okey, garis masa yang telah kita catatkan boleh kita simpan untuk kenangan di masa akan datang. Okey, sekarang kita hendak melihat kepentingan menghormati peranan ahli keluarga. Okey murid-murid, cikgu hendak menyenaraikan 4 kepentingan menghormati peranan setiap ahli keluarga. Okey, yang pertama, kepentingan yang pertama iaitu untuk menghargai peranan yang dilakukan oleh ahli keluarga. Setiap ahli keluarga ni dia ada peranan masing-masing. Ibu bapa ada peranan dia, anak-anak ada peranan dia. Jadi kita kena hormati peranan mereka. Okey, dengan menghargai peranan yang mereka telah lakukan. Okey, yang kedua, mengelakkan konflik ataupun masalah perselisihan faham di antara ahli keluarga. Bila kita memahami peranan masing-masing, kita akan cuba untuk mengelakkan sebarang perselisihan faham. Okey, yang ketiga, menggalakkan sikap bertolak ansur dan bekerjasama.
Okey, di sini kita boleh amalkan sikap bantu-membantu. Okey, bekerjasama sekiranya seseorang ahli keluarga itu tidak dapat menjalankan peranan dia pada waktu itu, kita boleh membantu. Contohnya, sekiranya ibu kita sibuk, kita boleh membantu ibu kita untuk mengemas rumah. Okey, dan yang terakhir, yang keempat, mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni dan bahagia. Itulah kepentingan menghormati peranan setiap ahli keluarga. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini, dan kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.